Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara paparan hari ini, Sarawak memerlukan peruntukan RM300 juta untuk pemetaan geologi. Dan untuk perinciannya kita langsung bersama Vanessa Merin di sana. Silakan V. Ya, terima kasih Miza. Namun kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Sarawak amat bertuah kerana memiliki pelbagai kaum yang mempunyai sikap saling membantu serta amalan saling menghormati yang tinggi antara satu sama lain. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, sikap dan amalan sedemikian merupakan kunci kepada kerajaan Sarawak untuk membina masyarakat majmuk yang kuat. Datuk Patinggi Abang Johari menambah Bumi Kenyalang juga dikurniakan dengan pelbagai sumber ekonomi yang menjana kepada pendapatan negeri. Katanya banyak sumber ekonomi telah diterokai dalam usaha meningkatkan pendapatan negeri ini dan ia digunakan untuk tujuan pembangunan terutama aspek infrastruktur luar bandar. Premier berkata demikian dalam ucapan ringkasnya pada Majlis Makan Tengah Hari Perayaan Hari Deepawali di Kuching hari ini. Majlis tersebut merupakan anjuran seorang peguam bela Shankar R.P. Asnani. Terdahulu dalam ucapan aluannya, Shankar yang juga pengerusi Jawatankuasa Kuil Sri Maha Mariamah berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang telah menyumbang geran berjumlah RM2.3 juta kepada projek pembinaan kuil berkenaan di Kuching. Pembinaan kuil tersebut yang kini mencapai 65% dijangka siap pertengahan tahun hadapan. Selain itu, katanya kaum India di Sarawak bersyukur kerana diberikan peluang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak dan agensinya. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu Kerajaan Sarawak komited dalam membangunkan sektor pendidikan negeri yang mampu dilaksanakan dengan melengkapi generasi baharu dengan ilmu pengetahuan yang berkualiti. Malah, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak juga menekankan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara bagi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran matematik dan sains. Ia bagi memastikan anak Sarawak mampu bergerak seiring dengan keperluan global. Oleh itu, sekolah persendirian juga harus seiring dengan agenda kerajaan dalam membangunkan masyarakat yang akan memberi impak signifikan kepada negara. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Makan Malam sambutan Platinum Jubli Kumpulan Sekolah Lodge di Kuching. Teks ucapannya disampaikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai. Peruntukan sebanyak RM300 juta telah dipohon kepada Kerajaan Persekutuan bagi tujuan pemetaan untuk perancangan guna tanah bagi industri huluan pertengahan dan perhiliran di Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amarawan Tengali Hassan berkata kerajaan negeri telah memberi peruntukan sebanyak RM16 juta tetapi masih memerlukan peruntukan kerana pemetaan geologi dikendalikan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Menurut beliau, peruntukan sebanyak RM300 juta telah dipohon daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sebuah mesyuarat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Moden tahun 2023 di Kuching. Datuk Amar Awang Tengah menambah pemetaan geologi ini amat penting bagi mendapatkan data-data berhubung dengan mineral yang ada terutamanya penemuan mineral baharu yang tidak diketahui. Tambahnya lagi, kebanyakan pemetaan ini berfokuskan di wilayah tengah Sarawak. Beliau berharap pemetaan dilakukan secara menyeluruh disebabkan keluasan Sarawak. Katanya lagi, setakat ini pemetaan geologi hanya meliputi 400 km persegi yang telah dilakukan dalam Sarawak. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC di negeri ini sentiasa terbuka untuk menerima pelajar tanpa mengira latar belakang, bangsa maupun agama. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kuhian berkata pendekatan ini juga seiring dengan saranan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng yang mahu SJKC terbuka kepada semua bangsa. Katanya, Premier Sarawak juga telah memperkenalkan pelbagai inisiatif menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 bertujuan membangunkan Sarawak agar menjadi negeri maju pada tahun 2030 dengan memberi penekanan terhadap pelbagai bidang termasuk pendidikan. Beliau berkata demikian semasa Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Bangunan Baharu SJKC Chunghua di Debak. Majlis turut dihadiri Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razi Sitam.
Islam. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Muhammad Razi yang juga Adun Saribas berkata SJKC Chung Hua Debak adalah simbol perpaduan utuh masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Majoriti murid di SJKC Chung Hua Debak adalah dari kalangan bukan kaum Cina, antaranya adalah Melayu, Iban dan Bidayuh, termasuk seorang pelajar dari etnik Kayan. Sementara itu, pembinaan bangunan baru itu melibatkan kos kira-kira 9.7 juta ringgit. Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak akan menyokong usaha membangunkan sukan ekstrim di negeri ini. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerald Rentap Jabu, pembangunan tersebut meliputi penganjuran pertandingan, bengkel dan kelas-kelas asas sukan ekstrim. Katanya, Persatuan Sukan Ekstrim yang berdaftar juga boleh diberikan geran untuk membantu mereka menganjurkan aktiviti berkaitan. Kita memerlukan banyak lagi sukarelawan dan yang tahu pasal medical dan sebagainya. Ini memerlukan satu organisasi yang penuh dari segi teknikal dan dari segi kesukanan mereka, atlet dan juga segi teknikal. So memang ada kita melihat kepada permintaan daripada persatuan juga untuk mengadakan seperti aktiviti atau pertandingan seperti ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan Sarawak Extreme Sport Challenge 2023 Sibu yang diadakan di Sibu Active Youth Space. Pertandingan disertai 86 peserta dari Malaysia, Jepun, Rusia, Brunei, Indonesia dan Thailand. Mengenai pembinaan pusat untuk sukan ekstrim seperti yang ada di Sibu, beliau memberitahu kementeriannya akan mencari tapak yang sesuai di kawasan-kawasan lain di Sarawak. Golongan wanita yang terlibat dengan aktiviti keusahawanan perlu melengkapkan diri dengan ilmu serta kemahiran berkaitan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus berkata mereka juga perlu berusaha memperluaskan pasaran perniagaan. Menurut beliau, ilmu serta kemahiran penting bagi mereka yang baru terlibat dengan keusahawanan terutama dalam aspek pemasaran dan meningkatkan jaringan perniagaan. Golongan tersebut juga dinasihati untuk tidak mudah mengalah dengan perniagaan kecil-kecilan yang dibina, sebaliknya perlu berusaha untuk terus maju ke hadapan. Beliau berkata demikian pada Karnival Sahabat Usahawan Anjuran Kelab Usahawan Wanita Ikhtianiah di Dewan Masyarakat Berkenu di Miri. Datuk Rozi memuji usaha Amanah Ikhtiar Malaysia dalam membantu wanita di Malaysia keluar dari kepompong kemiskinan melalui bantuan perniagaan yang diberikan. Usaha itu selari hasrat kerajaan yang ingin melihat golongan wanita mampu menyumbang kepada ekonomi keluarga dan negara. Turut hadir pada program tersebut, Timbalan Menteri Kesihatan merangkap Ahli Parlimen Sibuti, Datuk Lukanisman Awang Sauni. Seramai 60 peserta dari 4 buah rumah panjang di Miri telah menghadiri program kesedaran kebakaran di Rumah Anthony Ladi, Sungai Liam di Bakong. Program tersebut anjuran sebuah pusat latihan keselamatan dan perkhidmatan perundingan kepada industri dan sektor awam MSTS Asia. Ia merupakan sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat. Menurut pengurus pusat berkenaan Wilson Leo Apoy, peserta adalah terdiri daripada penduduk Rumah Anthony Ladi, Rumah Cabu, Rumah Emah dan Rumah Apol. Antara aktiviti yang dijalankan ialah memberi taklimat ringkas berkenaan punca kebakaran di rumah panjang dan cara memadam api, demo cara menggunakan alat pemadam api jenis ABC dan pertolongan kecemasan First Aid Response. Wilson berharap program seperti itu dapat diperluas ke rumah-rumah panjang lain pada masa akan datang. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan.